Bongkar, bongkar, jangan tak bongkar. Bongkar sampai terlondeh, ulas, jangan tak ulas. Ulas sampai semua orang tahu. 9 tahun Najib jadi Perdana Menteri, dia buat apa? 9 tahun Najib jadi Perdana Menteri, dia buat apa? Itulah dia tajuk ulasan kita pada petang ini. Anda boleh share video ini supaya semua orang tahu ulasan ini. 9 tahun Najib jadi Perdana Menteri, dia buat apa? Petikan daripada Malaysia Deadline. Datuk Seri Najib Razak dipersoal, apa yang dilakukannya sepanjang menjadi Perdana Menteri selama 9 tahun. Bermula tahun 2009, apabila dia menekankan perlunya Malaysia kembali kepada landasan pembangunan bagi mengelak ketinggalan berbanding negara-negara jiran. Tokoh wartawan veteran Datuk Abdul Kadir Jassin berpendapat, pelaksanaan projek transit aliran masa 3 LRT3 di Lembah Klang adalah penerusan dan perluasan projek yang bermula daripada zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad lagi. Soalnya mudah saja. Selama 9 tahun Najib jadi Perdana Menteri, merangkap Menteri Keuangan, adakah dia buat macam apa yang dia sarankan sekarang? Kan Najib adalah Perdana Menteri Facebook. Kan Najib adalah Perdana Menteri serba tahu selepas sudah tumbang. Selepas bukan lagi menjadi Perdana Menteri, beliau menjadi Perdana Menteri serba tahu dan telah digelar Perdana Menteri Facebook, walaupun dalam perbicaraan SRC-nya yang telah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta sebanyak 46 kali. Najib menjawab tidak tahu di dalam perbicaraan tersebut. Namun kelihatan Najib sekarang di Facebook selepas jadi Perdana Menteri Facebook, beliau seakan-akan serba tahu. Semua beliau tahu. Tapi yang menghairankan, selama 9 tahun, apakah dia buat macam apa yang dia sarankan sekarang? Idea original Najib adalah ambil alih TIA, Lembaga Pelaburan Terengganu, daripada Kerajaan Terengganu dan tukar jadi 1MDB. Yang akhirnya rakyat jelata tanggung hutang lebih RM50 bilion. Baki pada akhir tahun 2021 RM38.8 bilion, katanya dalam satu kenyataan. Bekas penasihat komunikasi dan media kepada Perdana Menteri itu berkata, prestasi ekonomi pada zaman Najib sebagai Perdana Menteri boleh dibandingkan sejak almarhum Tunku Abdul Rahman untuk lebih jelas. Kita boleh jangka yang Najib, pentadbir media sosial dan pencacai, dia akan kata, zaman dia, Malaysia sudah masuk fasa negara maju. Lagi maju, lagi perlahanlah pertumbuhan ekonomi. Dalam 9 tahun Najib memerintah mulai 2009, keluaran dalam negara kasar GDP menurut perangkaan Bank Dunia berkembang pada kadar purata 4.7% setahun, berbanding 5.5% untuk 9 tahun sebelum itu. Bandingkan pula dengan zaman almarhum Tunku Abdul Rahman 6.5%, Abdul Razak Hussein 7.7%, Husin On 8.6%, Dr. Mahathir Mohamad 6.3%, dan Abdullah Ahmad Badawi 5.8%. Jelasnya, Abdul Kadir turut berkata, ekonomi Malaysia hanya berpurata tumbuh purata 1.7% setahun sepanjang 2018 hingga 2021 dengan segala masalah global dan dalam negara. Beliau menambah lagi, memandangkan pertumbuhan ekonomi kita jatuh secara berterusan sejak 2 dekad yang lalu, kita memerlukan lebih daripada Najib untuk menjadi guru ekonomi. Selama 9 tahun menerajui negara,
dia gagal menarik Malaysia keluar daripada kebekuan tersebut. Kita memerlukan kerajaan yang sah, cekap dan bersih, yang dibantu oleh pakar-pakar ekonomi tulen, katanya lagi. Untuk rekod, Najib yang juga ahli parlimen Pekan mencipta rekod sebagai satu-satunya Perdana Menteri yang diperkatakan banyak pihak sebagai kleptokrat, bahkan dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta ringgit. 2 tahun lalu, dia didapati bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan, dan pengubahan wang haram dana RM42 juta milik SRC Internasional sendirian Berhad. Untuk daripada itu, kerajaan pula kena bayar hutang 1MDB. Pakar ekonomi sangkal kenyataan Najib. Hari ini, dalam satu kenyataan media yang luar biasa daripada Malaysia Deadline, kerajaan kena bayar hutang 1MDB. Pakar menyangkal kenyataan Najib. Kenyataan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang mengatakan tiada dana awam digunakan untuk membayar hutang 1MDB adalah tidak benar dan tidak tepat. Menurut pakar ekonomi Datuk Dr. Nungsari Ahmad Radi, semua hutang 1MDB mempunyai kadar faedah yang perlu dilangsaikan dan ia perlu dibayar oleh kerajaan. Katanya, dalam konteks 1MDB, syarikat pelaburan tersebut juga mengeluarkan bon untuk berhutang. Jadi, dakwaan Najib tidak betul. Bon itu ada faedah. Jadi, siapa yang membayar faedah ini? Kerajaanlah yang bayar. Ini tak termasuk dengan duit pokok atau prinsipal. Hutang ini perlu dibayar pada ketika ia matang. Mungkin pada tahun ini, tahun depan, atau tahun seterusnya, kata beliau. Perlu juga diingat, 1MDB mengeluarkan bon menggunakan jaminan kerajaan. Oleh itu, ia dikira sebagai liability kerajaan. 1MDB tidak ada duit nak bayar. Sebab itu kerajaan yang kena bayar, lapor Sinar Harian. Bon merujuk kepada sijil pelaburan yang dikeluarkan oleh kerajaan atau perbadanan yang menunjukkan bahawa sejumlah wang telah dipinjamkan dan akan dibayar balik berserta faedah. Najib pada sidang parlimen pada beberapa bulan yang lepas memberitahu tidak 1 sen dana awam digunakan oleh kerajaan untuk membayar balik jumlah hutang pokok 1MDB. Najib menjelaskan pelbagai entiti termasuk Goldman Sachs, Group Inc., firma audit KPMG dan Deloitte, M-Bank dan Jabatan Kehakiman DOJ di Amerika Syarikat telah memulangkan dana 1MDB berjumlah RM23 bilion kepada Malaysia. Bagaimanapun, Nungsari berkata dalam mahkamah di Amerika Syarikat, bekas jurubank Goldman Sachs Tim Leissner mengaku membantu menggelapkan berbilion dolar daripada 1MDB. Malah pada tahun lalu, Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan juga mengumumkan telah memperoleh semula RM1.9 bilion lagi dana 1MDB yang dicuri dengan bantuan DOJ yang menyerahkan wang itu ke akaun amanah mendapatkan kembali aset Malaysia. Jadi, wang dan harta yang disita daripada individu yang mencuri duit 1MDB datang secara berperingkat. Ia akan melibatkan beberapa tahun setelah bon dikeluarkan, katanya lagi. Sekian perkongsian pada petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.